Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar jemaah Masjid Al-Amin, semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan barakah ini, yang Allah SWT jadikan malam ini sebagai satu malam, sebagai satu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, yang Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada kita. Yang pada malam-malam yang terakhir, pada malam sepertiga malam, Allah turunkan ke langit dunia, menawarkan pengampunan bagi siapa yang memohon keampunan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam ini yang kita sedang lihat tontonan video kuliah, insya-Allah sama-sama tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kesihatan. Yang mudah-mudahan kesihatan ini Allah pelihara berpanjangan, dan mudah-mudahan dalam umur yang panjang ini kita dikumpulkan, disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Dan mudah-mudahan dalam suasana hambatan kita dengan ujian-ujian yang banyak, Allah SWT lindung kita, Allah SWT pilih kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa dekat dengan Allah SWT, sentiasa dekat dengan wasilah-wasilah untuk kita sampai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu platform ini adalah dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, pada 2 episod yang sebelumnya kita telah kongsikan pada surah Al-Ahqaf daripada ayat ke-5 hingga ke-16. Kita menerangkan tentang aspek peranan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa, dan juga kepentingan untuk kita berbakti kepada mereka, serta kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat di sebalik ketaatan kita melakukan berbakti kepada ibu bapa kita. InsyaAllah pada ayat ini kita akan sambung ayat yang ke-17 yang berkenaan tentang impak ataupun implikasi apabila kita melakukan derhaka kepada ibu bapa kita. Marilah kita sama-sama buka Quran, kita membaca terjemahan yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita dan juga untuk diri saya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an raja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillah wailaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Yang memberi maksud, dan sebaliknya amatlah derhakanya orang yang berkata kepada kedua ibu bapanya ketika mereka mengajaknya beriman, bosan perasaanku terhadap mereka berdua. Patutkah kamu menjanjikan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur, padahal pelbagai umat sebelumku telah berlalu, tidak balik-balik lagi? Sambil mendengar kata-katanya, ibu bapanya merayu kepada anaknya yang ingkar itu, selamatkanlah dirimu, berimanlah tentang hidup semula, menerima balasan amal. Sesungguhnya janji Allah tetap benar. Lalu dia menjawab dengan angkuhnya, semua itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang yang dahulu kala. Jadi ayat ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan tentang satu hukum yang sebenarnya merupakan perkara yang besar. Dalam waktu kita lihat perkara yang kecil yang sebenarnya boleh membawa kepada kesan yang besar. Allah SWT larang kepada kita, khusus sebagai seorang anak, tak kiralah di sebalik suruhan mak ayah kita, di sebalik panggilan mak ayah kita kepada kita, janganlah kita berkata dengan perkataan uf. Uf ni macam kita cakap kalau perkara yang kecil ini dilarang oleh Allah SWT, Allah SWT, fala taqul lahum uf, jangan kamu berkata sekali-kali dengan perkataan uf.
Apatah lagi kalau perkara yang lebih besar seperti kita memukul, seperti kita menzalimi mak ayah kita, seperti kita menengking mak ayah kita. Apatah lagi itu perkara yang kesan dosanya itu jauh lebih besar daripada perkataan uf ini. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah SWT sebut di dalam Al-Quran surah Luqman disebutkan, dan jika kedua ibu bapa memaksa kamu tidak mempersekutukan aku dengan yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu taat kepada keduanya dan dekatlah serta dampingi keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Allah SWT sebut kita dilarang untuk tidak ikut atau tidak patuh kepada ibu ayah kita sekiranya ketaatan itu bercanggahan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kalau sekiranya ibu bapa kita mungkin dalam keadaan-keadaan yang sebahagian daripada kita yang ibu bapanya bukan beragama Islam, maka jangan Allah kata fala tuti'huma, jangan kamu taat kepada mereka kerana ia bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Namun Allah sebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun Allah tak menafikan tentang peranan tetap diteruskan kepada mak ayah kita, iaitu kita melayani dan mendampingi ibu bapa kita dengan baik. Jadi itulah kita lihat bagaimana besarnya untuk kita tidak berhaka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ibu bapa kita bukan beragama Islam. Ya, walaupun kita tidak disuruh mentaati, tapi tetap kita disuruh untuk berdamping dan melayaninya dengan baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah implikasi kita bila kita derhaka kepada ibu bapa kita sejajar dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan akbarul kabair al-asyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidaini wa quluz zur. Yang bermaksud sebesar-besar dosa. Kita kalau lihat dalam kitab Al-Kabair terhadap dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang pertama adalah syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rating yang pertama. Rating yang kedua, bila kita membunuh manusia. Kerana nyawa manusia ni, bila kita membunuh satu nyawa manusia, ibarat kita membunuh seluruh nyawa-nyawa manusia. Dan yang ketiga, derhaka kepada ibu bapa kita dan menjadi saksi palsu. Jadi derhaka kepada ibu bapa kita merupakan salah satu dosa-dosa yang bukan kecil, tapi dosa-dosa yang besar. Ini sangat parah, ini sangat perkara yang perlu kita perhatikan, kerana pada kuliah yang lepas telah kita sebutkan bahawa keredaan ibu bapa ini sebenarnya terletak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membuat ibu bapa kita senang, ibu bapa gembira, ibu bapa doakan kita, itu merupakan satu tanda untuk kita mudah untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekelumit rasa kita mengguriskan hati perasaan mak ayah kita, lebih-lebih lagi kepada ibu kita yang seharusnya kita berbakti kepadanya, kerana ibulah yang membesarkan kita, ibulah yang mengandungkan kita, ibulah yang merasai jerih payah dalam mengandung dan membesarkan kita. Namun sekelumit kita rasa yang tanpa kita sedar, yang mungkin ibu kita tak pernah mengungsikan perasaannya, itu yang pastinya akan mendapat kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kedua, menderhaka. Selain menderhaka ibu bapa ni salah satu dosa-dosa besar. Yang kedua, menderhaka kepada ibu bapa tidak akan mendapat nikmat syurga di hari akhirat kelak. Kerana disebutkan pada kuliah yang lepas bagaimana Allah SWT janjikan ganjaran untuk mendapat syurga bagi pada siapa kita, bagi siapa yang tetap untuk melaksanakan atau bertaati kepada kedua orang tua kita, sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahqaf tadi, disebutkan ulaikal lazi nataqabbala anhum ahsana ma amilu, yang bila mana amalan-amalan kita diterima, wa tatajawaz an sayiatihim, diampunkan dosa-dosanya, fi ashabil jannah, dan Allah SWT janjikan ganjaran syurga. Kalau kita buat sebaliknya, maka Allah ganjaran yang sebenarnya kita tak mendapat nikmat syurga. Dan kemudian
anak yang menderhaka juga mendapat menderhaka kepada ibu bapa akan mendapat azab yang pedih. Sebaliknya tak dapat nikmat syurga tetapi dapat azab yang pedih. Dan penderhakaan kepada ibu bapa yang ini bersama-sama kita prihatinkan akan mendapat balasan yang segera di dunia ini. Saya menutup dengan hadis Nabi SAW disebutkan kepada kita, kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala ma sya'a minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid dunya qabla al-mamat. Yang bermaksud segala dosa dapat ditakhirkan. Dosa-dosa yang kita lakukan tuan-tuan, mungkin Allah SWT boleh lambatkan, Allah menundakan seksanya oleh Allah SWT, kecuali ada pengecualian apabila kita derhaka kepada ibu bapa kita, maka sesungguhnya Allah akan segerakan siksanya di dunia sebelum mati. Wal-a'yazubillah. Kita mengharapkan, kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tulus niat kita, tulus doa kita, kita minta, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menadah tangan kepadamu, ya Allah, menginsafi segala dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu, ya Allah, dalam keadaan kelemahan dan kealpaan kami yang mungkin kami pernah mengguriskan perasaan dan hati ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah waktu ini sebagai tanda pengakulan doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah hajat-hajat kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami kesempatan sekiranya ibu bapa kami yang masih hidup di dunia, agar kami dapat menggembirakan mereka, berbakti kepada mereka, dan menjadikan kami anak yang saleh dan salehah untuk sentiasa mendoakan pahala kebaikan kepada mak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ibu bapa kami telah terlebih dahulu meninggalkan kami, ya Allah, kirimkanlah pahala-pahala kami, ya Allah, kepada mereka, dan doa kebaikan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan kami bersama keluarga kami yang dicintai di syurga juga, di bawah panji syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Lindungilah kami daripada kemurkaan ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, ya Allah, di dalam mahabbah kecintaan dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Tentukanlah jiwa kami yang ego, ya Allah, yang sombong, ya Allah, menjadi jiwa yang hamba dengan penuh tunduk dan patuh kepada mak ayah kami, ya Allah, selagi mana ia tidak berlanggar dengan perkataan kepada Allah dan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keluarga kami keluarga yang penuh dengan rasa ketenangan, sakinah, keluarga yang sentiasa mengamalkan sifat rahmah kasih sayang-Mu, ya Allah. InsyaAllah perkongsian kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. InsyaAllah kita menyambung pada ayat yang terakhir yang seterusnya. Sekian saja, kita berjumpa sekali lagi pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.